Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Kita sambung dalam bab adad wal ma'dud, bilangan dalam bahasa Arab, dalam sesi yang ketiga dalam kitab Nahwu Al-Fatih, level yang kelima. Jadi kita lihat, kita dah bincangkan sebelum ini nombor 1, 2, 3 sampai 9 dan juga 10, 11 dan juga 12. Sekarang ini kita masuk nombor antara nombor 13 sampai 19. Kita perlu tahu antara 13 sampai 19 ini adalah dia mabni. 3 mabni. Okey. Mabni bermaksud baris tak berubah. Kekal sampai hari kiamat nanti. Baris tetap fathah. Tak kiralah pada mahal, tempat jar, tempat nasab, tempat rafa', tetap difathahkan dia. Tetap difathahkan. 13 sampai 19. Kita bagi contoh dalam Quran. Alaiha 19. Dalam suratul Muddathir. Alaiha 19. Sepatutnya alaiha jar alai, ala, ha majrur. Jar majrur di awal ayat jadi khabar muqaddam. Di sini jadi mubtada' muakhar. Jadi alaiha 9. Tapi tak boleh. 9 ni hukumnya salah. Sebab itu dalam Quran menyebutkan 9 walaupun khabar muqaddam kerana dia adalah mabni, kekal. Kita dah beritahu fathah mabni 13 sampai 19. Sini pun fathah, di sini pun fathah. Dua-dua fathah pada dua kalimah. Okey? Alaiha 19, ke atasnya ada 19. Apa yang 19 itu? Ditakdirkan. Apa bilangan 19? Apa yang 19 itu? Iaitu 19 malakan. Di sini ditakdirkan apa? Malaikat. Ada malakan. Malakan adalah malaikat. Malaikat ni lelaki ke perempuan? Bukan malaikat tu lelaki ke perempuan, kalimah dia. Di sini adalah muzakkar, lelaki. Bila lelaki, di sini mesti kena sama. Sama. Makna bukan asyarata. Tak perlu asyarata. Sebelah kena sama. Sebab dia jiran, kena sama. Tapi di sini kena berlainan. Dia kena di sini muzakkar, di sini kena muannas perempuan. Jadi tambah ta marbutah, 9, bukan 9. Okey? Begitulah nombor 13 sampailah 19. Contoh yang lain kita lihat. Kita lihat contoh yang lain. Dalam Quran tak adalah contoh lain masa. Okey, kita bagi contoh yang kita kata di sini 19 bilik. Bilik dalam bahasa Arab kata apa? Adalah ghurfatan. Ghurfatan. 19 bilik. Macam mana kita nak buat? Maka di sini kita sebut tis'a asyarata. Perbezaan dia kita kena tahu apa dia? Di sini tis'ata. Di sini tis'a. Tidak ada ta. Di sini ta, di sini tak ada ta. Maknanya dia adalah lelaki. Sebab apa dia lelaki? Muzakkar. Sebab di sini ghurfah ni ada ta marbutah, dia perempuan. Nampak? Bila ghurfatan sebelah dia dipanggil alfadhul uqud, mesti kena sama ta juga. Jiran kena samalah. Kalau tak bergaduh. Ta dengan ta. Asyarata. Ni asyara. Sebab sini lelaki. Ni perempuan. Asyarata. Baris tetap sama. 19 ghurfatan. Ini jadi apa ini? Ini perlu diletakkan nombor 13 sampai 19 ma'dud. Ma'dud ini bukan adat. Adat bilangan. Ma'dud benda yang dibilang hendaklah dia berbaris fathah. Dan juga hendaklah dia mufrad. Itu perlu ingat. Pada fathah jadi apa? Jadilah dia tamyiz.
I'rab dia jadi apa? Tamyiz. Apa maksud tamyiz? Dibezakan. Okey. Ke atasnya 19. 19 apa? Malaikat. Dibezakan malaikat, bukan manusia, bukan jin. 19 apa? Oh, 19 ghurfatan, bilik. Makna bukan rumah, bukan hotel, tapi dia bilik. Jadi kita boleh faham. Okey, itu nama tamyiz, dibezakan. I'rab dia tamyiz. Jelas semua ini kita panggil 13 sampai 19 fathah dan juga mufrad, ma'dud dia. Sekarang kita terus masuk kepada suratul Uqud. Uqud. Okey. Apa maksud suratul Uqud? Uqud ni maksud apa? Al-Uqud. Bukan aqdun, akad. Akad nikah, akad jual beli, akad sewaan, bukan. Tetapi al-uqud adalah makna puluhan. Ini makna al-uqud, makna puluhan. 20, 30, 40. Dia 20 sampai 90. Okey, 20 sampai 90. Dia tak ada kira muzakkar, muannah, lelaki, perempuan, madu. Dia tak ambil kira yang tu. Tak perlulah kita tengok. Dia ambil kira pada i'rabnya. Contoh. Ja'a ishruna. Ra'aitu ishrina. Selepas dia mestilah sama juga mufrad dan juga balik fathah. Dia jadi apa? Jadi tamyiz. Kita lihat jaa aishruna. Aishrun dengan waw nun. Ra'aitu aishrina dengan ya nun. Okey. Taliban. Dia tak kira, ni tak kira taliban ke talibatan ke. Boleh, semua boleh. Lelaki, perempuan tak ambil kira ni untuk puluhan al-uqud. Puluhan 20 sampai 90 tak diambil kira yang hujung ni. Lelaki ke perempuan ke dia. Taliban boleh, talibatan boleh. Yang penting dia adalah seperti tadi berbaris fathah dan juga mufrad, bukan jamak. Kena letak mufrad, bukan tullab, salah. Mufrad dan juga baris fathah, jadi apa? Jadi tamyiz juga. Okey, jaa 'ishruna taliban, ra'aitu 'ishrina taliban. Jelas. Apa beza dia? Waw nun ya nun, dia bergantung pada i'rab. Jaa fi'il madhi, past tense. 'Ishruna jadi fa'il kepada jaa. Ra'aitu, aku telah melihat. Aku melihat. Aishrina taliban, aku melihat 20 orang perempuan. Ra'ai fi'il madhi. Tu fa'il. Aishrina maf'ulun bih. Sebab tu dia dengan ya nun. Sebab dia, ni mahal nasab, tempat nasab. Ini mahal fa'il, tempat rafa'. Rafa'. Mahal rafa' i'rab jadi fa'il. Okey. Kalau talibatan tambahlah ta. Ja'at aishruna talibatan. Okey? Okey. Itu mudahlah. Tak perlu kita bahas panjang. Kemudian kita terus berpindah kepada bilangan-bilangan yang diatafkan. Okey. A'dadul ma'tufah tatakawwan min adadil mufrad ma'tuf alaihi ahadu a'dadi alfaz al-uqud. Lidzalika fa inna hukm al-adad al-mufrad huwa al-mutabaqah fi wahid ithnain wal mukhalafah fi thalatha. Amma juz'u tsani min al-adad alfaz al-uqud fatatba'u al-adad al-mufrad fi halatiha al-i'rabiyyah wa taltazim sighatan wahidatan fil kitabah. Kita lihat contoh
khamsah wa ishrun ni puluhan. Kita kalau yang bukan puluhan juga tapi ada 21, 23, 31, 32, 33 macam mana? Okey, kita lihat. Kita padam ni. Kita terus berpindah kepada nombor yang berikutnya. Okey. Nombor yang berikutnya. Apa dia nombor yang berikutnya? Daripada contoh kita ambil khamsatun wa ishruna. Okey. Kita tengok. Kita baca khamsatun wa ishruna taliban. Ni tetap baris fathah dan juga mufrad. Okey, sekarang kita lihat. Waw ni waw ataf. Ataf nombor Khamsatun. Khamsatun baris depan. Di sini macam mana? Di sini ikut ni. Ikut ma'tuf alaih. Okey, ni ataf, ni huruf ataf, ni ma'tuf, ni ma'tuf alaih. Khamsatun ma'tuf alaih. Waw adalah ataf. Ansyuru adalah waw adalah ataf. Ansyuru adalah ma'tuf. Ma'tuf alaih, ataf, ma'tuf. Makna ma'tuf kena ikut ma'tuf alaih. Khamsatun wa ansyuruna, bukan wa ishrina. Okey? Kita lihat. Dalam Quran, dia sebut apa tu? Mengenai dengan nombor begini. Inna hadza. Kita lihat Inna hadza akhi lahu tis'un wa tis'una na'jatan. Kita lihat inna hadza, sesungguhnya ini akhi, inna hadza akhi, sesungguhnya ini adalah saudaraku. Lahu, baginya saudaraku ini ada apa? Tis'un. Baginya ada apa? Terdapat apa? Tis'un. 9. Baginya 9. Wa tis'una, 90. 99. 9 dan 90. Tis'un 9, waw dan tis'una 90. Na'jatan. Na'jatan ni makna apa? Kambing. Na'jatan baris atas. Nampak tak? Baris atas dan juga mufrad. Na'jatan. Jadi tamyiz. Sekarang perbincangan kita di mana? Perbincangan kita sekarang ini, na'jatan ni lelaki ke perempuan, muannas ke muzakkar? Dia adalah muannas. Sebab apa? Sebab ada ta marbutah. Okey. Kemudian tis'una macam biasalah. Sebab apa tis'una tak baca tis'ina? Tis'una sebab baris dia, baris ni baris depan. Tanwin depan, kena tis'una. Kalau tis'in wa tis'ina. Kalau tis'a wa tis'ina. Tis'in wa tis'ina. Tis'an wa tis'ina. Okey, kalau tis'un wa tis'una. Jadi di sini tis'un kerana sebab apa tak letak tis'atun? Sebab kita dah bagi tahu nombor 3 sampai 9 kena berbeza. Sini perempuan, muzakkar ada muannas, ada ta marbutah, di sini kena lelaki. Muzakkar. Tak perlu tis'atun, salah. Okey? Jelas Okey. Sekarang ini kita terus lihat kepada 100 dan juga lebih. Tidak berubah lafaznya dengan sebab ta'nis, ma'dud ataupun muzakkarnya ma'dud. Okey, sekarang kita dah masuk
dia sebenarnya nombor 21, 23, 32, 33, 42, 43 sampai 49, begitulah sampai 99. Sama, konsep yang sama. 21, 22 sampai 29, 31 sampai 39, 41 sampai 49, 51 sampai 99. Okey, konsepnya sama begini. Ingatlah ayat Quran, inna hadza akhi lahu tis'un wa tis'una na'jatan. Ambil contoh satu maka kita akan faham. Terus kita pindah kepada nombor 100 dan ke atas. Okey. Setakat ini jelas. Seratus mudha' dan juga wa mudha'afatuha wa mudha'afatuha. Okey, tamyizuha ma'duduha mufradun majrurun bil idafah. Ma'dud dia mestilah mufrad dan juga berbaris bawah. Contoh dalam surah Al-Baqarah ayat 259. Surah Al-Baqarah ayat 259, qala bal labista mi'ata amin. Kisah apa ni? Kita lihat, aw kalladhi maru ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha. Kisah Uzair ke apa? Okey. Kita boleh lihat dalam surah Al-Baqarah ni, maka di sini dia kata qala bal, bahkan kamu telah labista, tinggal 100 tahun. Qala bal labista, labista mi'ata amin. Okey. Qala bal labista, qala bal labista, kamu telah tinggal mi'ata amin. Ma'dud, benda yang dibilang mi'ata amin, amin ini mestilah dia bukan baris fathah, 100 ke atas. Makin banyak dia makin rendah tawaduk, rendah diri dia, baris bawah dia, tak boleh baris atas. Makin banyak makin rendah diri. Jadilah dia mufrad. Bila dia makin banyak nombor 100, figure semakin naik, maka tinggal seorang-seorang, mufrad. Tak boleh jamakkan dia. Sebab apa mufrad? Sebab bila kaya kena kaya seorang, tak boleh kaya ramai-ramai. Okey. Seorang mufrad. Jamak dia a'wam. Kemudian yang keduanya dia mestilah baris bawah. Baris bawah. Jadi mudhafun ilaih. Sebab apa dia baris bawah? Kerana bila makin banyak nombor angka, makin kaya, maka rendahkan diri. Nampak? Mufrad dan juga baris bawah. Labista mi'ata amin. Jelas? Okey. Mi'ata jadi maf'ulun bih lah. Kamu tinggal akan 100 tahun. Sebab tu dibaca baris atas. Mi'ata. Kemudian kita lihat apa lagi? Dalam Quran untuk orang yang berzina, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma fajlidu. Sebablah kulla wahidin minhuma mi'ata jaldatin. Okey? Setiap seorang sebab dia 100 kali jaldatin. Nampak tak? Jaldatin mufrad dan juga baris bawah. Fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata. Jadi maf'ulun bih. Sebablah akan 100 kali. Okey. Sejarah mengenai dengan mi'ata. Mi'ata ni zaman dulu, mi'ata. Zaman dulu dia tak ada baris. Mana ada baris zaman dulu? Jadi tidak ada tanqit. Baris semua tak ada, baris noktah semua tak ada. Jadi zaman dulu begini.
Zaman dulu letak 100-nya begini. Mi'atun. Okey. Mi'atun. Jelas? Letak begini. Tiba-tiba sebelum zaman tanqit, diletakkan titik dan juga baris, jadi begini. Bila jadi begini, orang keliru. Sebab apa? Sebab apa keliru? Kalau nak baca tulisan, keliru. Titik tak ada, baris tak ada. Di sini boleh baca minhu. Boleh juga baca mi'atun. 100 boleh, minhu boleh. Minhu daripadanya. Mi'atun 100. Jadi orang akan keliru bila tak ada baris. Jadi sebab itu cara nak bezakan dia, daripada minhu mereka letak begini. Ada alif. Bila ada alif, zaman dulu bila begini, sudah pasti mereka tengok, oh, nak kata ma'uhu airnya. Tak boleh. Kalau ma'uhu airnya, air, ma'uhu, moya. Ma'un miyahun. Ma'un sebab ada rumah. Maknanya dia bukan ma' lah, bukan ma'un. Jadi di sini pastinya dia jadi apa? Pastinya dia adalah jadi mi'atun. Sebab tu tak ada baris lah. Tapi dah ada baris, tak ada kemusykilan lagi. Okey? Mi'atun. Cara nak kenal dia. Nak hilangkan kekeliruan. Okey? Jadi bila letak je min alif mi'atun, ada yang baca, kalau ada yang baca mayatun, maya, maka salah lah. Tak boleh baca ma walaupun ada alif, kena baca mi'ah. Jelas Maka majma', bukan majma' fiqh Islami, bukan, tetapi majma' lughah Arabiyah. Majma' lughah Arabiyah, dia kata walaupun begini mi'atun, tapi hukumnya harus untuk diletakkan begini, mi'atun. Okey? Jelas? Asalnya mi'atun, tetapi boleh letak cara tulisan begini. Hukumnya harus. Kalau 1000 macam mana, sama juga. Bila 1000 kembali kepada tadi, makin banyak, makin seorang lah dia. Mufrad, letak mufrad dan juga ma'dud, mufrad dan juga baris bawah. Contoh dalam Quran, wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun. Okey. Seterusnya kita lihat contoh yang lain lagi. Khamsina alfa sanatin miqdaruhu ta'rujul malaikatu waruhu ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu khamsina alfa sanah. Khamsina alfa sanah. Dalam surah apa ni? Al-Ma'arij, ayat keempat. Kadarnya 50 tahun, 50,000 tahun. Miqdaruhu khamsina alfa sanah. Miqdaruhu khamsina alfa sanatin. Nampak? Miqdaruhu, kadarnya. Ta'rujul malaikah, malaikat naik. Waruh dan juga Jibril. Ilaihi fi yaumin, dalam satu hari. Kana miqdaruhu, adalah kadarnya khamsina alfa sanatin. Nampak? Khamsina 50. Khamsina 50. Okey? Alfa. Khamsina alfa. 50 apa? 50,000. 50,000 apa? Sanatin. Ini adalah mufrad. Mufrad satu, mufrad dan juga berbaris bawah. Sanatin. Nampak?
Kemudian kita lihat seterusnya. Tak ada apa dah kita nak bincang di sini. Semua sudah jelas. Dah habis dah. Sampai beribu-ribu dah habis dah. Contoh kita kata 65 malam. 65 malam. Macam mana kita nak sebut 65 malam? 65 malam. Bukan 65 malam, kita nak ambil ratus. 365 malam. Okey. 365 malam. Kita kalau contoh 300 rial, 300 ringgit. 300 rial. Macam mana contoh dia nak buat? 300 rial. 300 apa? Salasu mi'ah. Okey. Salasu mi'ah rial. 300 rial. Salasu mi'ah, dia tak boleh salah satu mi'ah, tak boleh. Rialin. Jadi tetap mufrad dan juga baris bawah. Okey. Dia tak boleh, walaupun di sini kita nampak rial ini adalah lelaki. Tak boleh di sini perempuan. Tak boleh. Salah satu mi'atin, tak boleh. Salah satu mi'atin, tak boleh. Dia tetap salasu arba'u. Tak boleh arba'atu mi'ah, tak boleh. Sebab tak boleh. Khamsu mi'ah, tak boleh. Khamsatu mi'ah, tak boleh. Sittu mi'ah, tak boleh. Sittatu mi'ah, tak boleh. Jelas Okey, jelas setakat tu. Rasa kita dah habis mengenai dengan nombor ni, tak ada masalah lagi, insya-Allah. Kalau tak ada apa-apa, cukup setakat itu. Kita akan sambung dalam bab yang lain, insya-Allah. Dalam bab adat, ma'dud, begitulah yang mampu untuk saya terangkan sekadar ini. Cuma kita nak sebutkan bilangan ni untuk ratus adalah berbaris bawah dan tak boleh masuk alif lam ke atasnya, tak boleh. Tak boleh masuk alif lam. Jadi maksudnya sehingga tak boleh menjadikan mudhaf itu adalah ma'rifah wal mudhaf ilaih nakirah, tak boleh. Maka tak boleh kita katakan contoh anfaqtu as-salasah junayhat. Aku telah menginfakkan 3 junaih. Junaih ni mata wang Mesir. Walakin tetapi qul anfaqtu salasa al-junayhat. Atau salasa junayhat. Di sini nombor 1 a'dad allati yakunu tamyizuha majruran bil idafah la yajuzu dukhulu alif lam 'alaiha. Hatta la yakun al-mudhaf mu'arraf. Okey. Di sini dia bagi tahu siapa yang ma'dud dia rial ni. Rial ni baris bawah Rial tak boleh buat alif lam, walaupun ar-riali tak boleh. Ar-riali tak boleh. Contohnya kita nak bagi tahu kata contoh anfaqtu. Anfaqtu makna apa? Aku menginfakkan. Salah satu. Okey, salah satu ringgit. Ringgit. Aku menginfakkan, anfaqtu, infakkan berapa? Salah sata. Ni baca baris atas. Nampak? Ringgit baris bawah. Jadi dia jadi mudhafun ilaih dan juga
dia akan jadi mufrad. Dia tak boleh jadi mufrad. Sebab apa tak boleh jadi mufrad? Sebab ringgit, kita dah beritahu 3 sampai 9 tak boleh dia mufrad. Tak boleh ringgit, tukar jadi jamak. Apa jamak ringgit? Tulis. Apa jamak ringgit? Kalau kita kata aku beli dengan salah satu Junai. Junai ni mata wang Mesir, Junai. Tak boleh Junaihin, tak boleh. Dia kena jamak. Jamak kena macam mana? Junaihat. Junaihatin. Okey. Nampak? Kita nak bagi tahu apa maksud di sini, iaitu kita tidak dibenarkan untuk meletakkan alif lam pada mudhaf. Anfaqtu as-salasata junaihat, tak boleh lah. Boleh Al-a'dad allati yakunu tamyizuha majruran bil idafah la yajuzu dukhulu alif lam 'alayha hatta la yakunu al-mudhaf mu'arrafan wal mudhafu ilayhi nakirah. Okey. Jadi kalau kita lihat dalam ayat ini, dia kata sebenarnya pada di sini pun tak boleh tak alif lam. Junaihat, tak boleh tak alif lam. Anfaqtu salasata al-junaihat, tak boleh tak al-junaihat. Bila letak al-junaihat telah menjadikan mudhaf ni juga makrifah. Okey. Contoh, kita buat buh alif. Buh alif kena hilang tanwin lah. Al-junaihat. Al-junaihat tak boleh juga. Sebab apa? Seolah-olah kita telah memakrifahkan alif lam. Dia mudhaf. Tapi bila kita letak sini alif lam, automatiknya mudhaf ini juga sebenarnya makrifah. Tak boleh. Okey? Cukup setakat itu, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi kefahaman kepada kita insya-Allah. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta